pengenalan kepada rasionalisme. Dari sudut istilah, rasionalisme adalah arian yang berpegang kepada prinsip bahawa akal harus diberi peranan utama dalam penjelasan kerana ia adalah sumber utama pengetahuan yang mendahului indrawi. Menurut Descartes, semua ilmu adalah pengetahuan yang pasti dan jelas. Visi dan falsafah Descartes banyak dipengaruhi oleh ilmu alam dan matematik yang berasaskan kepastian dan kejelasan perbezaan antara benar dan salah. Apakah itu novel coronavirus? Coronavirus adalah satu keluarga besar virus yang menyebabkan pelbagai jenis penyakit yang meliputi demam, sesama sehinggalah penyakit serius seperti SARS dan MERS-CoV. Novel coronavirus ini adalah mana-mana strain baharu virus tersebut yang sebelum ini tidak pernah dikenal pasti atau dikesan pada manusia. Kes pertama di Malaysia ialah pada 25 Januari 2020, 3 warga Cina telah disahkan positif COVID-19 dan mereka masuk ke Malaysia melalui Johor dari Singapura pada 23 Januari 2020. COVID-19 ini boleh merebak melalui sistem pernafasan, batuk dan bersin oleh orang yang telah dijangkiti dan sentuhan fizikal serta sentuhan di permukaan objek yang telah dijangkiti virus. Simptom-simptom jangkitan virus ini ialah demam, tanda-tanda penyakit sesama, batuk dan kesukaran bernafas. Golongan berisiko tinggi ialah warga emas, wanita mengandung, pesakit kronik dan pesakit imuniti rendah. Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). Perintah Kawalan Pergerakan Malaysia (PKP) 2020 merupakan tindakan pencegahan oleh Kerajaan Persekutuan Malaysia terhadap kes pandemik coronavirus pada 16 Mac 2020 yang dilaksanakan di seluruh negara Malaysia. Semasa PKP, seluruh pergerakan dan perhimpunan ramai di seluruh negara adalah dilarangkan. Kemasukan semua pelancong dan pelawat asing ke dalam negara telah disekat. Penutupan semua taska, sekolah dan institusi pendidikan tinggi serta semua premis kerajaan dan swasta kecuali yang terlibat dengan perkhidmatan penting kepada negara. Selain daripada Perintah Kawalan Pergerakan PKP, terdapat juga Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Antara tindakan kerajaan dalam mengawal situasi COVID-19 semasa PKP dan PKPB adalah kuarantin diri, sekatan menyeluruh semua perjalanan rakyat Malaysia ke luar negara. Bagi yang baru pulang dari luar negara, mereka dikehendaki untuk menjalani pemeriksaan kesihatan dan melakukan kuarantin secara sukarela selama 14 hari. Rakyat disarankan rujuk ke klinik atau hospital terdekat sekiranya mendapat gejala seperti batuk, demam, selesema, sakit tekak dan kesukaran untuk bernafas. Seterusnya, penutupan semua taska, sekolah kerajaan dan swasta termasuk sekolah harian, sekolah berasrama penuh, sekolah antarabangsa, pusat tahfiz dan kesemua institusi pendidikan tinggi awam dan swasta serta institut latihan kemahiran di seluruh negara. Kesemua pelajar dan pengajar perlu mengikut norma baharu iaitu melalui proses pembelajaran secara online. Menjaga jarak 1 meter. Semasa beratur, bekerja atau makan di dalam restoran, kerajaan telah mengehakkan rakyat supaya menjaga jarak minimum 1 meter dengan orang lain supaya tidak bersentuhan antara satu sama lain. Sebagai contoh, sekiranya pergi ke jabatan kerajaan, pekerja-pekerja hanya memberi minimum 5 hingga 8 orang boleh berada di dalam untuk menyelesaikan urusan mereka. Bagi aktiviti keagamaan, seperti berdoa dan membaca kitab, hanya personel yang berkaitan boleh berada dalam masjid dan juga perlu menjaga jarak minimum 1 meter dengan orang lain. Selain itu, kerajaan juga telah menyediakan ujian saringan kesihatan secara percuma kepada rakyat di mana-mana hospital kerajaan. Rakyat perlu menjalani ujian saringan sekiranya mempunyai gejala seperti batuk, sakit tekak dan sesak nafas. Pada 16 Mac 2020, Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula 18 Mac 2020.
Pelaksanaan PKP adalah bertujuan untuk mengawal dan mengurangkan kadar jangkitan penyebaran COVID-19. Rakyat Malaysia perlu menjalani norma baharu dengan memakai pelitup muka apabila ke tempat awam. Selain itu, aplikasi MySejahtera juga telah dilancarkan bagi memudahkan pengguna untuk melakukan pemeriksaan kesihatan kendiri. Bagi memastikan pelaksanaan yang dibuat mencapai keberkesanannya, penalti sebanyak RM1,000 Malaysia dan hukuman penjara akan dikenakan kepada individu yang tidak mematuhi arahan kerajaan. Dalam mengharungi tempoh PKP selama lebih kurang 3 bulan, bilangan kes yang dilaporkan setiap hari mengalami penurunan dan lengkung berjaya didatarkan. Memandangkan pergerakan semua rakyat adalah terhad, maka risiko penularan dan jangkitan virus COVID-19 menjadi rendah. Secara rasionalnya, langkah yang diambil oleh kerajaan untuk melaksanakan PKP di Malaysia merupakan satu tindakan yang wajar dan efektif untuk mengawal wabak COVID-19 dari terus merebak. Walaupun bilangan kes yang dicatat belum mencapai sifar, penurunan angka yang dapat dilihat dari hari ke hari merupakan satu berita baik dan menggembirakan kepada kerajaan serta rakyat Malaysia. Kesan COVID-19 kepada negara. Penularan wabak COVID-19 secara global telah menjangkiti lebih 47 juta manusia dan mengakibatkan kehilangan lebih 300,000 nyawa. Penyebaran jangkitan coronavirus telah mengubah cara kehidupan manusia serta merencangkan pertumbuhan ekonomi dengan begitu drastik. Pandemik COVID-19 mendatangkan kesan langsung kepada ekosistem perniagaan domestik seperti industri makanan dan minuman, industri pembinaan dan perbuatan, industri pelancongan, serta industri pertanian dan perkhidmatan. Ini sekaligus mengakibatkan rakyat kehilangan pekerjaan. Namun di sebalik kesan negatif tersebut, ada juga kesan positif yang dapat dilihat. Laporan APA pada Mac menyebut bahawa kadar indeks jenayah menurun secara signifikan dan kes kemalangan jalan raya menyaksikan penurunan sebanyak 70%. Selain itu, dengan wujudnya pandemik ini dan PKP sebagai langkah pengekangan, kebanjiran pendatang asing tanpa izin juga dapat diperharusi. Bagi mengurangkan jangkitan COVID-19, kerajaan terpaksa melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Namun, Perintah Kawalan Pergerakan ini telah memberi kesan yang negatif kepada rakyat. Kebanyakan pekerja dicutikan dan hilang pekerjaan dalam tempoh PKP menyebabkan mereka mengalami kesejahteraan mental yang teruk. Menurut Dr. Idlan, Ketua Pegawai Eksekutif The Centre, kajian yang dilakukan mendapati 39 hingga 54% responden mengakui mengalami gangguan emosi kesan daripada pengurangan gaji. Sementara itu, golongan pelajar dan penganggur mengalami kesejahteraan mental negatif semasa PKP berbanding yang lain. PKP turut menyebabkan ketinggalan dalam pendidikan disebabkan penutupan sekolah-sekolah dan institusi pendidikan, tiada kemudahan bagi pembelajaran atas talian, tindakan dan pematuhan. Di samping kerajaan, rakyat turut berusaha membasmi penularan wabak COVID-19 ini dengan mematuhi segala SOP yang ditetapkan seperti sentiasa memakai hand sanitizer, menjaga penjarakan sosial, memakai pelitup muka ketika berada di tempat awam serta mengimbas suhu dan QR code. Kesimpulannya, kita sebagai rakyat juga perlu bersikap rasional dalam menangani pandemik COVID-19 ini. Kita perlulah mematuhi SOP dan mengikuti Perintah Kawalan Pergerakan sebagai usaha bersama-sama untuk memutuskan rantaian pandemik coronavirus ini. Kita perlulah peka dengan sebab rantaian virus ini belum dapat diputuskan yang berpunca daripada diri kita dan sama-samalah kita menjadi masyarakat yang berakal rasional dalam menangani hal ini. Sekian sahaja video ini. Terima kasih kerana menonton.